Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, today I'm not going to talk in English sebab saya akan bercerita dalam bahasa Melayu kerana saya ingin membuat suatu bedah pantun, satu pantun klasik yang saya percaya sangat popular dan sangat terkenal. Pantunnya berbunyi, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, saya pasti semua sedia maklum tentang pembayang dan juga maksud. Dan maksud di dalam pantun ini cukup jelas bahawa hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Maksudnya apabila matinya seseorang itu, budi dan baik si mati itu akan diingat sampai bila-bila. Okey, jadi saya bukan nak bercerita tentang maksud pantun ini kerana saya sedia maklum hampir semua kita belajar ya di mana pun kepulauan Nusantara kita ni, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, belajar tentang pantun ini di sekolah. Pantun ini saya kira bukanlah satu pantun yang asing untuk masyarakat Melayu di Asia Tenggara ini. Okay, jadi kita tinggalkan maksud dia. Jadi kita nak bedah pantun pada hari ini adalah berkenaan pembayang. Dua pembayang di dalam pantun. Pembayang biasanya adalah kata-kata hiasan sebelum disulam dengan maksud di dua rangkap terakhir. Tetapi percaya ataupun tidak, sebenarnya di dalam pantun yang ingin saya ceritakan ini, ianya bukan pembayang yang direka-reka, bukan yang dicipta secara fiksyen, bukan. Tetapi ianya menunjukkan bahawa orang Melayu itu sebenarnya sudah mempunyai ilmu ketamadunan yang cukup tinggi pada ketika zaman pantun ini dibuat. Saya percaya lebih 100 tahun yang lepas, lebih 200 tahun yang lepas. Wallahualam. Jadi pantun yang kita nak bincang pada hari ini adalah Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Persoalannya, Pulau Pandan adakah pulau yang benar-benar wujud ataupun tidak? Dan Gunung Daik bercabang tiga. Dua persoalan timbul dalam rangkap ini. Gunung Daik tu adalah suatu yang fiksyen, mitos atau memang ada? Itu soalan pertama. Soalan kedua, kenapa dia bercabang tiga? Ya? Kenapa dia bukan bercabang satu, bukan dia bercabang empat? Adakah sebab kita nak rhythmkan dia pantun dengan kata-kata akhir tersebut? Jadi, secara ringkas berkenaan dengan pantun ini, sebenarnya pantun ini menunjukkan bahawa orang Melayu sudah mempunyai tamadun yang hebat. Okey. Kenapa? Kerana Gunung Daik, Pulau Pandan, saya mulakan Pulau Pandan dulu. Pulau Pandan jauh ke tengah. Kenapa dia panggil jauh ke tengah? Kerana Pulau Pandan itu sebenarnya memang wujud. Pulau Pandan wujud di mana? Bukan di Semenanjung Tanah Melayu, bukan di Singapura, bukan di Kepulauan Jawa atau Kalimantan, bukan. Tetapi Pulau Pandan wujud sehingga ke hari ini di Kepulauan Lingga. Kepulauan Lingga di Indonesia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, daripada Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, di bawah Singapura itu adalah Kepulauan Riau Lingga. Kepulauan Riau Lingga adalah di bawah negara Indonesia pada hari ini. Pulau Pandan terletak di Kepulauan Riau Lingga itu. Boleh Google Map di komputer masing-masing, dapat lihat Pulau Pandan itu memang wujud. Pulau Pandan itu sememangnya dia berada di tengah laut daripada Kepulauan Lingga. Jadi di sini sebenarnya kita dapat menyaksikan sebenarnya kehebatan orang Melayu pada zaman dahulu. Mungkin kalau pantun ini contohnya daripada Melaka, contoh ya, kalau pantun ini asalnya daripada masyarakat orang Melaka, ianya membuktikan masyarakat Melayu adalah masyarakat pelayar sebenarnya, adalah masyarakat yang hebat dalam arena kelautan. Kenapa? Jika pantun ini berasal dari Melaka, bagaimana mereka boleh tahu tentang kewujudan Pulau Pandan di Kepulauan Riau Lingga itu? Dan jika pantun ini berasal daripada Sumatera sebagai contoh, bagaimana mereka boleh tahu Pulau Pandan itu wujud di Kepulauan Lingga? Jadi tak kiralah pantun ini berasal dari mana, tapi kita semua perlu bersetuju bahawa pantun ini dicipta dengan ilmu orang Melayu pada zaman tersebut. Itu yang pertama. Pulau Pandan terletak di Kepulauan Riau Lingga dan dia jauh ke tengah, di tengah laut. Sebab apabila kita berada di Kepulauan Riau Lingga,
Apabila kita berada di pesisir pantai tersebut, kita akan nampak Pulau Pandan ini berada jauh di tengah. Sebab kita melihat itu daripada pesisir pantai Kepulauan Lingga. Itu sebab dipanggil Pulau Pandan jauh ke tengah. Dan Gunung Daik. Gunung Daik bercabang 3 ini yang mana? Adakah benar-benar wujud? Jawapannya ya. Gunung Daik bercabang 3 ini memang benar-benar wujud. Gunung Daik wujud di Kepulauan Lingga. Di Pulau Lingga yang kita bincang tadi, bila kita tengok di pesisir laut tersebut ada Pulau Pandan. Jadi bila kita tengok ke belakang, ada Gunung Daik. Gunung Daik ni samalah gunung dia, tapi satu yang menarik ataupun magic tentang gunung ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di internet lah, kalau tak berkesempatan ke sana, boleh terus rujuk internet, tengok gambar dia. Gunung dia normal macam biasa gunung, tapi di bahagian puncak itu ada satu tajam. Tapi kalau tengok pada hari ini, ada 2 saja. Dia tajam itu menjadi macam cabang. Itu yang dipanggil bercabang 3. Tetapi pada hari ini, yang nampak di atas puncak gunung tersebut adalah bercabang 2. Dan menurut kata masyarakat di Lingga, sebenarnya cabang yang di tengah-tengah itu telah patah. Sama ada, tak tahu kenapa boleh patah, mungkin disebabkan cuaca dan sebagainya. Dah telah lama patah cabang yang di tengah-tengah itu. Itu sebab dulu kita panggil Gunung Daik bercabang 3, kerana di puncak itu biasanya macam ni, gunung-gunung atau bukit yang biasa, tapi di dalam konteks Gunung Daik, dia dah ada puncak, tapi di atas puncak itu ada cabang 1, 2, 3, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan dan puan, kalau nak tengok bentuk Gunung Daik tu, sila Google sekarang, tengok Google image macam mana bentuk Gunung Daik. Tuan-tuan dan puan pasti, jika belum melihat gambar Gunung Daik, pasti tuan-tuan dan puan akan rasa sangat menarik dengan apabila melihat rajah tersebut, Gunung Daik ni bagaimana bentuk fizikalnya. Jadi Gunung Daik bercabang 3, cuma pada hari ini sudah bercabang 2 kerana cabang di tengah-tengah itu telah tiada. Jadi sebenarnya kesimpulan tentang pantun ini, pantun ini saya rasa Gunung Daik bercabang, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Sebenarnya pantun ini adalah lambang kebijaksanaan tamadun Melayu. Tamadun kita pada zaman dahulu, Kepulauan Nusantara. Tak kisahlah anda daripada Indonesia, dari Singapura, dari Brunei, dari Malaysia ataupun dari selatan Thailand dan sebagainya. Kita semua satu hati untuk percaya bahawa tamadun Melayu ini, tamadun Nusantara ini adalah tamadun yang sangat bijak, yang sangat kaya dengan ilmu pelayaran. Itu sebab macam saya katakan sebentar tadi, jika pantun ini berasal dari Melaka, bagaimana mereka boleh tahu tentang kewujudan Pulau Pandan ataupun Gunung Daik? Jika pantun ini berasal dari Sumatera atau Kalimantan, bagaimana mereka boleh tahu tentang kewujudan pulau dan juga gunung ini di Kepulauan Lingga? Jadi kita dapat ringkaskan ataupun dapat membuat satu kesimpulan bahawa inilah kehebatan orang Melayu. Kehebatan orang Melayu itu terletak pada pantunnya, kerana pantun tidak ada pada tamadun lain. Sajak kita ada pada tamadun lain, kita panggil poem. Tetapi pantun hanya ada pada ketamadunan orang Melayu. Dan itu saja perkongsian saya. Pada hari ini saya bincang pasal pantun. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya dapat maklumat, saya rasa bagus untuk kita kongsikan dengan rakan-rakan kita, untuk kita sedar bahawa di dalam setiap bait-bait pantun orang Melayu itu adalah lambang kebijaksanaan tamadun kita. Allahuakbar.